Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kapsul Motivasi Express bersama Cikgu Ezlin, dan tajuk kita pada hari ini adalah pengurusan marah. Para pelajar yang Cikgu hormati sekalian, anda pernah marah? Sudah tentu jawapannya ya. Emosi marah ini umpama seketul iceberg. Yang menampak di permukaan adalah reaksi marah, reaksi geram dan tingkah laku hasil daripada perasaan marah itu. Tetapi di sebalik penghasilan tingkah laku yang agresif itu sebenarnya di bawahnya tersembunyi pelbagai bentuk emosi seperti kecewa, rasa tak dihargai, rasa dipinggirkan, rasa tak dipedulikan, pelbagai lagi. Seperti seketul iceberg, yang kita nampak hanyalah luahan rasa marah. Tetapi yang bergelodak di dalam jiwa, hanya Tuan punya badan yang tahu. Baik, sebenarnya apa itu marah? Marah ni sebenarnya emosi semula jadi. Semua orang pernah rasa marah. Cuma ia adalah satu emosi yang bersifat negatif. Kalau kita melayan rasa marah ini, tak mustahil kita boleh bertingkah laku yang lebih ganas lagi ataupun lebih agresif. Jadi, sebilangan masyarakat tidak boleh menerima seorang individu yang pemarah atau terlalu agresif. Baik, sebenarnya apa yang berlaku bila kita dalam keadaan yang marah? Yang pertama, degupan jantung kita akan menjadi laju. Yang kedua, dengan serta-merta tekanan darah kita juga akan meningkat. Ketiga, pernafasan juga menjadi laju. Pernah lihat orang marah? Adakah mereka bertenang? Tidak. Yang seterusnya, otot-otot badan juga boleh menjadi tegang. Seorang yang tengah marah, paras hormonnya juga semakin meningkat dan juga pergerakan badannya menjadi luar biasa. Ada tenaga luar biasa yang terhasil daripada emosi marah. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan kongsikan 3 langkah yang boleh kita amalkan untuk mengawal kemarahan. Ada 3 aspek utama. Yang pertama, kita mesti belajar untuk mencegah. Yang kedua, bersedia, dan apakah amalan-amalan yang boleh kita amalkan ketika marah. Baik, cikgu akan sentuh yang pertama tentang proses pencegahan. Baik, apabila kita dalam satu keadaan yang tegang, kita kena faham bahawa emosi kita tidak stabil. Jadi kita kena membuat dan mengenal pasti apakah perkara-perkara yang kita suka dan apa pula perkara-perkara yang kita tidak selesa. Yang kedua, kita kena kenal pasti apakah peristiwa-peristiwa yang mencetuskan kepada kemarahan kita. Dan sentiasa bersabar terhadap peristiwa-peristiwa luar jangka yang berlaku. Yang ketiga, kita kena belajar untuk berlebih kurang. Tak ada sesuatu yang sempurna. Kita kena menerima kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri kita ataupun kepada orang lain. Yang kedua, sentiasa bersedia. Bersedia dari sudut apa? Dari sudut pemikiran yang positif. Contohnya, sentiasa ucapkan, berkata-kata dengan diri bahawa saya boleh mengawal perasaan ni. Sabar, saya boleh bertenang. Contohnya begitu. Dan yang ketiga, dari segi amalan kita. Apabila kita dalam keadaan yang marah atau rasa ingin marah kepada seseorang, cuba kita amalkan petua ini, iaitu petua 15 saat ataupun 15 seconds rule, di mana kita cuba menarik nafas dalam dan membuat kiraan sebanyak 15 dalam kiraan menurun. Maksudnya 15, sebutkan di dalam hati 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan seterusnya sehingga 1. Dan menurut kajian, selepas mengamalkan the 15 seconds rule ini, kebanyakan orang boleh mengawal dan tidak bertingkah laku agresif kerana memberi tempoh bertenang kepada diri sendiri. Jadi anda semua boleh mencuba teknik 15 saat ini secara kiraan menurun. Baik. Kita juga boleh mengalihkan pandangan kita terhadap dengan membayangkan satu keadaan yang tenang, satu keadaan yang damai, dan kita tanya balik pada diri kita,
kita nak selesaikan atau kita nak tinggalkan emosi marah kita tu. Dan kena belajar menjadi asertif. Asertif tu apa? Adalah tegas ataupun ketegasan diri meletakkan sesuatu itu kena pada tempatnya. Ya. Ada masa boleh menguruskan emosi dengan sempurna. Baiklah, murid-murid yang cikgu sayangi, sebelum cikgu mengundur diri, cikgu ingin memetik satu kata-kata ini. Ya. Manusia yang hebat adalah manusia yang boleh mengendalikan diri di saat dikuasai oleh amarah, tenang pada saat dimalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menerima dugaan dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Kawal marah, insya-Allah anda akan tenang. Motivasi Express, Cikgu Ezlin.